Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat pagi semua. Okay, tahniah dan syabas sekali lagi kepada semua yang dah masuk kelas hari ini. Okay, seperti biasa sekiranya tak jelas, tak dengar apa yang cikgu bagi tahu, tak nampak paparan skrin, tolong maklumkan saya. Kalau boleh unmute. Okay. So, hari ini kita akan sambung lagi dalam masih lagi bab 4 iaitu bab percukaian. Dan kita nak lihat secara terperinci lagi, kita pergi deep lagi sikit, standard pembelajaran 4.13 iaitu mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Okey, hari ini kita fokus kepada penyelesaian soalan yang berkaitan dengan pengiraan di mana kita akan belajar tentang dalam standard pembelajaran 4.13 hari ini, kita belajar tentang potongan cukai bulanan atau short formnya adalah PCB. Biasa kita sebut PCB, potongan cukai bulanan. Dan kita akan lihat taksiran cukai bersama dan juga taksiran cukai berasingan. Dua ini adalah berkaitan dengan sekiranya kamu dah berkahwin nanti. Sama ada kita nak pilih nak taksirkan secara bersama ataupun berasingan. Dia ada dia punya kriteria setiap satu tu. Jadi terpulang kepada kamulah, kamu nak pilih yang mana. Okey. Next, sebelum itu suka untuk saya imbas balik apa kita dah belajar dalam kelas sebelum ini. Okey, kita tengok balik supaya awak tak lupa. Okey, sebelum ini kita dah belajar cara untuk mengira cukai pendapatan yang seharusnya kamu bayar. Ingat dia seharusnya kamu bayar. Perlu diingat dia ada flow, dia ada step. First, kita dapatkan pendapatan tahunannya tu berapa. Kemudian, kita akan kira cukai pendapatan. Okey, perlu diingat pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai dia base daripada pendapatan yang bersih. Maksudnya belum ditolak apa-apa. Kemudian, barulah kita ambil kira ada ke tidak pengecualian. Ingat lagi pengecualian tu kalau kita bagi sumbangan ataupun derma-derma kepada organisasi ataupun badan-badan kerajaan. Jadi itu pengecualian cukai. Manakala pelepasan cukai adalah kepada kepentingan individu, sama ada kita punya perbelanjaan perubatan, KWSP dan sebagainya, itu termasuk dalam pelepasan cukai. Kebanyakan kita dia terlibat dengan pelepasan cukai tersebut. Kemudian kita lihat cukai pendapatan. Penghitungan cukai pendapatan, kalau ingat balik, kita refer kepada jadual kadar tersebut. Kita tengok kita punya gaji tu, kita punya pendapatan setahun tu berada pada range mana, pada julat mana. Jadi kita akan refer dekat situ lah. Kemudian daripada kita dah dapat kita punya jumlah cukai pendapatan tersebut, kita tolakkan sekiranya ada ribat ataupun tidak. Ribat tu maksudnya kita tengok dua perkara. Sama ada gaji kamu tu melebihi atau tidak RM35,000. Kalau tidak melebihi RM35,000, ada extra diskaun RM400. Dan sekiranya kalau khusus kepada orang Islam, dia ada zakat, dia akan ditolak lagi lah. Kemudian baru kita jump into a conclusion. Okey, apakah rumusan cukai yang anda perlu bayar? Itu kita dah belajar dalam kelas sebelum ini. Ini jadual yang saya pernah tunjuk lah dalam kelas sebelum ni. Ini kita akan guna juga dalam apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, next. Okey, hari ini kita nak belajar tentang PCB. Apa itu potongan cukai bulanan? Saya yakin, saya jamin ramai antara kamu ini lepas sahaja belajar, tak kisah belajar dekat universiti ke apa ke kan. Kebanyakan daripada kita ni akan terlibat dengan gaji kan. Kita mestilah nak bekerja, nak dapatkan duit apa semua kan. Mesti akan ada cukai yang perlu dibayar, dan terutamanya kalau individu yang contohnya government servant, contohnya dia berkhidmat dalam jabatan kerajaan, kalau kamu tanya ayah dengan mak kamu yang siapa-siapa yang bekerja government lah terutamanya, setiap bulan memang dah ada siap-siap potongan cukai tersebut termasuk dalam slip gaji. Itu bermaksud kita dah dahulukan duit kita untuk membayar dahulu. Belum lagi diambil kira yang sepatutnya kita bayar.
Maksudnya yang menetapkan tiap-tiap bulan tu LHDN tu dulu dia dah tetapkan. Maksudnya kita dah dulukan tahu duit kita. Contohnya dalam slip gaji saya lah contohnya setiap bulan berapa ratus, contoh 300 saya kena bayar tiap-tiap bulan. Jadi masuk dalam slip gaji saya 300 tapi itu belum diambil kira saya patut bayar berapa. Maksudnya saya dah dulukan. Nanti dalam tempoh setahun, okey, kalau kamu perhatikan okey. Sekejap. Dalam tempoh setahun nanti tu, kita akan buat satu claim semula. Ada dia punya tarikh dia yang kita boleh buat claim semula. Nanti kita tengok. Saya ada letakkan dalam slide ini. Bila tarikhnya kita boleh claim semula, sama ada kita boleh, kita tu terlebih bayar ataupun kita kurang bayar. Jadi kita nak tengok dulu dia punya takrifan PCB tu. Potongan cukai bulanan, kalau kamu perhatikan, dia adalah potongan pendapatan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Jadi jumlah potongan itu berdasarkan jadual potongan cukai yang dikira oleh LHDN. Ini yang paling penting. LHDN yang kira dahulu. Kita belum lagi mengambil kira apa pelepasan kita. Belum lagi. Sebabnya apa? Sebab kita belum sampai setahun. Kita tak tahu lagi bulan ni kita belanja untuk apa kan. Tapi kita dah kena bayar tiap-tiap bulan dahulu. Tu maksud PCB. Okey, so sekarang apa yang perlu diambil kira adalah cukai perlu bayar dengan PCB. Apa perbezaannya? Dalam kelas sebelum ini kita dah belajar cukai perlu bayar daripada jadual, daripada pelepasan kan. Kemudian daripada apa amount yang kita kena bayar tiap-tiap bulan itu, maksudnya yang kita dah dahulukan, kita akan bezakan sama ada yang perlu kita bayar itu terlebih daripada potongan yang kita dah dulukan ataupun kurang. Sekiranya cukai yang perlu dibayar itu adalah melebihi. Okey, saya bagi contoh. Okey, contoh kita kira-kira dalam kelas sebelum ni, kita sepatutnya bayar setahun itu RM2,000. Ini sepatutnya kita bayar. Tetapi tiap-tiap bulan, kita dah bayar beberapa amount. Dalam setahun, kita dapati kita dah kumpulkan, kita dah dulukan duit kita, contohnya RM1,500. Kita dah dulukan duit kita RM1,500. Sedangkan yang sepatutnya awak bayar adalah RM2,000. Jadi di sini kita nampak kita dah kurang bayar. Nampak tak? Yang kita dah bayar tiap-tiap bulan tu, kita totalkan setahun, kita dapati kita dah bayar RM1,500. Sedangkan sepatutnya yang kita guna kira-kira sebelum ni kita belajar, RM2,000 kita patut bayar. Bermaksud kita kurang lagi RM500 kan? Itu bermaksud cukai yang perlu dibayar melebihi PCB. Jadi kalau keadaan ini berlaku, maka anda perlu bayar semula, bayar balik kepada LHDN RM500. Berapa amount yang tak cukup? Jangan risau LHDN dia akan kejar sampai dapat siapa yang kurang bayar ni. Dia akan sentiasa bagi notis. Dia boleh cari. Jadi sebab itu pastikan kalau setiap kali kita buat taksiran setahun tu kita tengok sama ada kurang atau lebih. Kalau kurang kita bayar terus. Sebab bimbang nanti dia akan ada kenaikan kalau kita bertangguh-tangguh. Okey, untuk situasi kedua. Situasi kedua, contoh, bila kita dah kira-kira guna formula yang kita dah belajar sebelum ni, kita sepatutnya bayar contoh RM1,800. Tetapi setiap bulan kita dah dulukan duit kita kan. So kita totalkan setahun, kita dapati kita dah bayar sebanyak RM3,000. Sedangkan sepatutnya kita cuma perlu bayar RM1,800. Di sini situasinya adalah cukai perlu dibayar adalah kurang daripada apa yang kita dah dulukan. Itu bermaksud kita dah terlebih bayar kepada LHDN. Jadi yang terlebih bayar pun jangan risau, LHDN akan masuk balik dalam akaun. Inilah fungsinya tiap-tiap tahun kita akan buat taksiran. Siapa tak buat taksiran, dia rugi. Siapa yang terlebih bayar, tak adalah nak claim balik kan. Maksudnya contoh, kalau sepatutnya dibayar RM1,800 tetapi dia dah bayar RM3,000, so awak dapatkan beza dia berapa. Jadi di sini beza dia adalah RM1,200 kan.
Jadi 1,200 itu LHDN akan bayar semula. Caranya adalah awak kena buat taksiran setiap tahun. Sekiranya macam kita yang makan gaji, bukan kita, saya lah, awak belum bekerja kan. Contoh saya dan mak ayah awak. Contoh makan gaji macam ni. Okey, kita akan buat taksiran itu sebelum ataupun pada 30 April setiap tahun. Maksudnya contoh 30 April tahun 2021 ini, saya membuat taksiran untuk tahun sebelumnya, tahun 2020. Begitulah juga yang berikutnya. Okay, 30 April tahun semasa kita buat yang tahun sebelumnya untuk tahun taksiran sebelumnya. Sekiranya kita berniaga, ada perniagaan syarikat, okay, sebelum, ni ada typing error, sebelum atau pada 30 Jun tahun tersebut kita buat taksiran untuk tahun sebelumnya. Begitulah dan seterusnya. So saya harap di sini jelas. Ada apa-apa nak tanya? Tentang cukai yang perlu bayar dan PCB. Perlu diingat sekali lagi, PCB itu maksudnya potongan cukai bulanan yang kita dah bayar. Maksudnya kita dah dulukan duit kita. Manakala cukai perlu bayar adalah yang kita kira-kira sebenarnya. Perlu pandai beza. Okey, next kita nak tengok contoh soalan. Inilah yang paling penting. Okey, contoh soalan kalau kamu perhatikan sekarang saya nak awak take note biasa soalan yang KSSM begini, dia akan ada soalan B macam ni. B ni apa? Selain daripada awak kena kira-kira, awak perlu buat justifikasi. Maksudnya awak kena memberikan, contoh ni adakah kan? Adakah awak kena bagi pendapat anda berdasarkan jawapan atau penghitungan di soalan A. Itu kemahiran dalam KSSM yang dia nak terapkan. Jadi untuk soalan begini kan, awak perlu, saya nak awak buat satu jalan kerja yang tersusun, teratur. Salah satu cara adalah menggunakan jadual. Okey, kalau tak nak guna jadual, tak ada masalah, awak nak list, tapi pastikan dia kemas teratur. Bila pemeriksa lihat, dia tahu flow-nya. Jangan awak berkecamuk dalam satu ruangan tu, sana sini tak nak. Terutamanya bila melibatkan jalan kerja yang banyak dia punya step-step ni. Jadi kitalah yang susunkan kita punya jalan kerja. Jadi salah satu kaedah paling mudah adalah buat jadual. Jadi di sini kalau kita perhatikan apa yang perlu kita ambil kira adalah pertama, ni pendapatan tahunan kan. Yang kedua, ini adalah kita perlu dapatkan pendapatan bercukai. Jadi kita perlu ambil kira pengecualian, pelepasan. Nampak? Kita listkan dia. Barulah kita akan dapat pendapatan bercukai. Nampak? Ini adalah flow. Flow yang tadi yang saya dah imbas kembali apa kita dah belajar sebelum ni. Kemudian barulah kita dapat satu conclusion. Cukai pendapatan perlu dibayar tetapi perlu diambil kira dua perkara ini. Nampak? Nampak lebih jelas kan apabila kita menggunakan jadual begini. Barulah kita fill in the blanks. Maksudnya contoh pendapatan tahunan kita akan baca setiap butiraian. Contoh gaji tahunan Encik Lim ialah 74,000. So maksudnya pendapatan bersih dia sebelum kita ambil kira tolak apa-apa 74,000. Jadi di sini kita boleh terus sahaja tuliskan isi 74,000 di situ. Ni kita boleh letaklah RM kat situ. Okey, kemudian dia kata dia ada pelepasan. Pelepasan maksudnya kita isi di ruangan ini. Sekiranya ada list, ada pelbagai, ada banyak jenis pelepasan, kita sediakan satu lagi kolom di sebelahnya di mana kita listkan. Okey, ada berapa pelepasan? Pertama, individu. Okey, individu kita listkan. Kemudian berapa individu tu? 9,000. Okey, kemudian apa lagi? Kita ada insurans hayat. Insurans tu saya buat I, hayat dan KWSP. Okey, letakkan amount dia berapa? 7,000. Okey, kemudian apa lagi? Perubatan. Okey, so perubatan. So berapa amount dia? 1,325. Dan apa lagi? Perbelanjaan ibu. Rawatan perubatan ibu pun boleh claim. Ni janganlah awak claim-claim tapi awak tak peruntukkan untuk mak ayah awak.
So 1250. So ada lagi tak? Dah tak ada kan pelepasan. Jadi di sini anda boleh totalkan. Okey, sekarang tolong totalkan untuk saya. Tolong unmute ni awak punya jawapan. Tak nak type. Saya tak nak split screen. Berapa jawapan total pelepasan cukai awak tu? Berapa jawapannya? Good. 18575 Zeng Hong. Okey, so maksudnya total pelepasan cukai adalah 1875. Baik, kita tengok lagi. Baca lagi ayat tu. Dia juga telah mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan. Nampak ni. Bila derma kepada pusat kebajikan, itu adalah pengecualian. So, bila dia ada satu saja, so kita terus saja letakkan di bahagian kolom di kanan sekali RM1,000 lah. Macam tu. Okey, so maksudnya pendapatan bercukai, contoh ini adalah A, ni B, ni C. Nak dapatkan pendapatan bercukai, dia adalah A tolak B tolak C. Okey, so jadi di sini anda bolehlah tulis 74,000 tolak 1,000 tolak 18,575. Okey, berapa jawapannya? Good. So, 54,425. 54,425. So, bermaksud ini pendapatan bercukai. Belum habis flow kita. Kita belum lagi dapat conclusion berapa cukai pendapatan perlu dibayar. So, untuk dapatkan jumlah cukai yang perlu dibayar, ada dua perkara yang kita perlu ambil kira. Yang pertama adalah kita perlu rujuk jadual. Okey, jadual yang saya tunjukkan tadi. Okey, lihat kita base kepada yang ini pendapatan bercukai. Bermaksud dia punya julat refer kepada jadual saya dah keluarkan. Ini jadualnya. Kita akan lihat julat kat sini. So, julat dia adalah di antara 50,000 ke 70,000. Ingat dia bukan lihat kepada pendapatan tahunan tapi kita refer kepada pendapatan bercukai setelah kita tolakkan. So, maksudnya kita gunakan 54,000 itu. Jadi, kita nampak dia berada pada julat ini. So, kita dapat juga lihat 54,425 tu dah lebih daripada 5,000 pertama. So, jadi dia akan terlibat dengan dua kategori. So, kategori pertama for sure dia kena bayar 1,800. Kategori kedua dia akan pergi kepada 14%. So, maksudnya 14% darabkan dengan berapa balance? 54,425 tolak 50,000 yang pertama. Okey, berapa ni? Siapa boleh tolong kira untuk saya? Untuk kategori kedua tu. Berapa jawapannya? RM619.50. Good. So, maksudnya untuk mendapatkan cukai pendapatannya itu, kita perlu totalkan dua ini. So, jadi awak totalkan 1,800 tambah RM619.50. Lihat ada tak ribat dekat sini. Ribat ada tak? Tiada. Ribat ada dua kategori. Lihat kepada dia punya pendapatan bercukai. Lebih atau tidak 35,000. Nampak 54,000 tak dia melebihi 35,000. So dia tak dapat diskaun lah 400 tu. Tak dapat potongan. Kemudian ribat pun tak ada. Untuk zakat pun tak ada. Jadi kita akan ambil kira 1,800. Kita tambahkan dengan RM619. Jadi berapakah cukai yang perlu dibayar? Okey, berapa jumlah dia? Okey. So, saya harap awak kira semua pun kira Walaupun ni adalah contoh buku teks, semua pun kira lah sekali supaya kita
faham. Okey, so ini adalah, kena faham ini adalah yang sepatutnya dia bayar. Maksudnya kita kira berdasarkan kaedah sepatutnya yang telah ditolakkan segala pelepasan. Tetapi perlu dilihat kepada pernyataan tersebut, dia dah dahulukan PCB. Itu yang dimaksudkan dengan PCB, dia dah bayar dulu. So, kita perlu bandingkan sama ada mencukupi ke tidak PCB yang dia bayar. Jadi, di sini saya buat dekat sebelah sini boleh? Okey, kat sini Jadi, kita nak lihat. Dia kata PCB dia bayar RM180 sebulan. Jadi, setahun berapa? Yang RM2,419.50 tu adalah untuk setahun Jadi, PCB setahun RM180, darablah dengan 12 untuk setahun. Okey? So, awak akan dapat semua kira sama-sama dengan saya So, anda akan dapat 2,160. Ini yang dia dah dulukan. Sekarang bandingkan PCB dengan yang patut dibayar. Sekarang siapa boleh jawab? Cukup ke tidak? Cukup ke tidak? Tengok, PCB yang dia dah dulukan, dia dah bayar. Yang sepatutnya dia bayar 2,400. Tapi dia dah bayar 2,160 tu. Cukup ke tidak? Tak cukup. Maksudnya, anda dah boleh jawab soalan B. Adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jadi, untuk jawapan B, ya. Kerana sebab jelaskan. Kerana jumlah PCB, boleh tulis jumlah PCB tidak mencukupi. Atau dengan kata lainnya, cukai patut bayar melebihi PCB. Sebanyak berapa yang Encik Lim perlu bayar? Awak dapatkanlah beza dia. So, beza dia adalah RM259.50. Maksudnya, Encik Lim perlu bayar balik kepada LHDN sebanyak RM259.50. So, jangan nak lari. Awak jangan risau, LHDN akan kejar. Okey. Ada siapa yang nak tanya dekat bahagian sini? Ada siapa yang tak faham? Unmute saya tak tengok dekat ruangan chat. Tolong unmute. Okey? Ada? Tak ada? Diam, tanda faham. 1, 2, 3. Okey, faham. Baik, kita pergi kepada contoh seterusnya. Baik, ini adalah yang saya pernah bagi tahu di awal kelas kita tadi, di mana taksiran itu khusus untuk pasangan yang dah berkahwin. Akan ada 2 kategori. Pilihan awak nak pilih yang mana bergantung kepada kebijaksanaan anda. Ingat salah pilih, anda yang rugi. Okey, so ada apa jenis taksiran? Pertama, kita ada taksiran cukai bersama dan juga taksiran cukai berasingan. Apa maksud taksiran cukai bersama? Nama pun bersama, maksudnya taksiran itu kita lakukan salah seorang sahaja. Tetapi segala pendapatan, segala perbelanjaan kita perlu totalkan. Ingat seorang sahaja yang buat taksiran, tetapi jumlahnya kita dapatkan kedua-duanya. Itu taksiran cukai bersama. Manakala taksiran cukai berasingan, dia samalah seperti kita buat asing-asing. So tak ada apa-apa efek, tak ada ditotalkan ke apa, tak ada. Sama macam kalau kita buat seorang. Sama seperti kalau belum berkahwin. Okey. Penting di sini, saya sukalah pula bila saya baca dekat bahagian buletin ilmiah. Ini adalah maklumat tambahan Perhatikan, saya yakinlah semua orang pun akan berkahwin kan. Mungkin ini akan menjadi sedikit pengetahuan tambahan untuk awak. Nanti awak dah kahwin, awak mesti ingat apa yang Cikgu Hidayah ajar. Okey, tengok ni. Syarat-syarat nak membuat taksiran cukai bersama adalah
suami dan isteri tu perlu tinggal bersama. Maksudnya kalau seorang duduk rumah ni, seorang duduk rumah sana, jangan pandai-pandai nak buat taksiran cukai bersama. Dia mesti tinggal sebumbung. Yang kedua, mempunyai jumlah pendapatan untuk diaggregatekan. Maksudnya kita totalkan. Macam tadilah saya cakap, kita totalkan jumlah pendapatan tu. Yang ketiga, di mana suami atau isteri yang memilih taksiran bersama itu mestilah warga negara Malaysia. Ini paling penting lah. Dan siapa-siapa yang berhasrat, lelaki lah contohnya. Dia ada 2 atau lebih isteri, tak bolehlah sampai kalau 4 isteri, 4 nak buat taksiran bersama. Tak boleh. Hanya seorang sahaja isteri. Okay? So, ini adalah sedikit maklumat tambahan tentang bagaimana kita nak buat taksiran cukai. Baik. Di sini ini adalah juga sebenarnya peringatan, rujukan untuk anda pilih sama ada nak buat taksiran bersama ataupun berasingan. Terutamanya, apa aspek yang perlu anda ambil kira? Bagi pasangan yang mempunyai perbelanjaan yang banyak, contohnya saya nasihatkan bila awak dah berkahwin nanti, jangan buat bersama. Buat berasingan. Ingat tak ada siapa paksa untuk awak buat bersama ke berasingan. Ingat, bagi sesiapa pasangan yang mempunyai perbelanjaan yang banyak, sila buat berasingan. Sebab apa saya kata gitu? Kerana setiap pelepasan ada had maksima. Ini contoh-contoh yang saya berikan. Contoh kalau individu, pelepasan individu had maksima yang awak boleh claim hanya 9,000. Katalah setiap seorang tu dia ada pelepasan individu 9,000. Kan pelepasan taksiran bersama kena total kan? Total 18,000. Kita cuma boleh claim 9,000 sahaja. Nampak tak? Jadi 9,000 lagi tu dianggap sebagai burn macam tu sahaja. Kalau awak buat berasingan, setiap seorang boleh claim 9,000. So kita boleh dapat total 18,000. Nampak tak? So sebab itu saya kata pilihan bergantung kepada anda, kebijaksanaan anda. Jadi perlu diingat sekiranya sesiapa mempunyai perbelanjaan yang melebihi banyak, contohnya buatlah berasingan sebab setiap satu pelepasan dia ada had maksima, tak boleh lebih daripada berapa amount yang tertentu. Kita akan tengok contoh. Okey. Yang ni saya kata setiap pelepasan mempunyai had tuntutannya. Okey, ini adalah contoh seterusnya. Baik, sekarang kita nak lihat perbandingan. Kalau anda macam tak percayalah kan, mana satu cikgu ni betul ke tidak kan? Okey, sekarang kita lihat satu situasi, kita akan buat dua-dua. Satu taksiran bersama, satu lagi taksiran berasingan. Mana yang lebih menguntungkan? Okey, kalau kamu tengok sini, situasinya pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak 53,000 dan 57,000. Kalau kita lihat di sini, suami isteri ni dia ada pendapatan masing-masing. Okey. So mereka telah mendermakan 500. So bila sebut derma, itu adalah pengecualian kepada badan kebajikan yang diluluskan. Perkataan masing-masing maksudnya Encik Rajan derma, isteri derma, setiap seorang derma. Ingat bukan 500 tu untuk dua-dua, setiap seorang derma 500. So berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Okay. So ini adalah pelepasan. So ada 4 pelepasan iaitu individu, gaya hidup, insurans dan perubatan. Baik, di sini saya nak kamu perhatikan. Ada maklumkan di sini dinyatakan had. Ini yang saya katakan dengan dia tak boleh claim melebihi had yang ditetapkan. Contoh untuk gaya hidup. Sebenarnya individu tu pun kalau kita nak claim, kalau bersama 9,000 je had dia. Okey, so gaya hidup boleh claim 2,500. Okey, katalah Encik Raja ni nak buat bersama. Kita tengok. Kalau bersama, kita perlu totalkan. So 2,500 campur 2,700, total 5,200. Itu untuk pembelanjaan gaya hidup.
Tetapi apabila kita buat taksiran untuk pelepasan walaupun belanja 5,200, kita hanya boleh claim maksimum 2,500 sahaja. Bermaksud yang balance 2,700 lagi tu tak boleh claim. Burn macam tu sahaja. Itu kalau bersama. Okey, sekarang kalau kita lihat berasingan. Encik Rajen 2,500. Isteri 2,700. Tengok head pula. Had maksima adalah 2,500. Maksudnya Encik Rajen ni dia boleh claim total 2,500. Dia boleh claim. Ini kalau buat berasingan. Manakala isterinya dia memang boleh claim 2,500 tapi ruginya cuma 200 sahaja. Berbanding dengan kalau dia buat bersama tadi, dia rugi 2,700. Kalau dia buat berasingan, dia tak boleh claim cuma 200 sahaja. Nampak tak dekat situ? Itu maksudnya bergantung kepada kebijaksanaan anda. Jadi contoh kita tengok yang contoh lagi satu. Ini lagilah kalau melibatkan perbelanjaan yang melebihi amount yang tinggi lah contohnya. Okey. Kalau dia buat bersama, so kita perlu totalkan ni. So ibaratnya macam ada berapa ni? 11,830 kan kalau total bersama. Sedangkan yang boleh claim maksimum 7,000 sahaja. So balance je lagi tak boleh claim. Burn. Cuba awak bayangkan kalau dia buat berasingan. Berasingan, insurance hadnya tu 7,000. Had tu dia tidak melihat kepada bersama atau berasingan. Kalau dia buat individu pun 7,000 juga had dia. So maksudnya kalau Encik Rajen 5,830 hadnya 7,000 dia boleh claim total. 5,830 claim total. Dan isteri je 6,000 pun boleh claim total. Nampak tak? So maksudnya kalau dia buat berasingan, dia boleh claim total. Sedangkan kalau dia buat bersama, separuh daripadanya lenyap macam tu sahaja. Nampak tak? Ini kalau orang jual insurans, dia mesti mahir ni. Saya pun dah boleh jual insurans dah buat part time ni kan. Jadi saya harap anda pun boleh faham tentang benda-benda ni lah, claim-claim LHDN ni. Okey. Jadi sekarang kita nak lihat pada soalan lah. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi isteri antara taksiran bersama. Inilah dia justifikasi. Soalan B, anda perlu membuat satu kesimpulan dan huraikan mengapa. Okey, jom kita tengok cara penyelesaian. So sekali lagi, saya nasihatkan sila susun cara kerja anda dalam kaedah yang lebih teratur. Dan saya nasihatkan di sini, buatlah dalam bentuk jadual. Jadi untuk senang kita nak lihat. Baik, di sini saya bahagikan kepada beberapa kolom. Yang kolom pertama ni apa dialah perkara-perkaranya. Kolom kedua ini kita sediakan untuk membolehkan kita senaraikan. Sekiranya dia ada lebih daripada satu atau dua perkara supaya senang kita listkan. Yang kolom ketiga ni sebabnya kita ada dua benda. Sama ada kita nak banding bezakan taksiran cukai bersama ataupun taksiran cukai berasingan. Okey, kita mula dengan yang pertama. Baik, pendapatan tahunan Encik Rajen tadi berapa? Tolong sebut untuk saya. Cuba awak pula sebut. Berapa pendapatan tahunan Encik Rajen? Okey, kita isi dekat kolom yang berasingan ni dahulu sebab dia satu-satu. Mudah untuk kita lihat kat situ. Okey, isi 53,000, kemudian isterinya 57,000 kan. Okey, sambil-sambil tu awak boleh semak juga buku teks awak muka surat 109 So, untuk taksiran cukai bersama kita mesti totalkan. Okey, jadi jumlahkannya berapa? Alice? Saya nak dengar suara saya sebut nama Alice, berapa jumlah ni? Berapa jumlah ni? Alice ada? Alice tak ada. Aina ada? Berapa jumlah ni Aina?
Good. 110,000. Okay. So, nampak tak mudah untuk kita bila kita dah letakkan berasingan. Kemudian, pengecualian cukai. Baik, tadi kita dah baca dalam ayat. Masing-masing mendermakan 500. So, kita letak sini 500, 500. Jadi, untuk taksiran cukai bersama, kita kena totalkan. So, 1,000 lah di sini. Okey, nampak jelas di situ kan? Okey, bagi pelepasan cukai, kita nampak ada beberapa. Jadi, kita listkan dulu dekat kolom yang kedua ini. So, kita ada apa? Individu. Okey. Dan kita ada gaya hidup. Kita ada insurans hayat. Okey, kemudian kita ada insurans perubatan. Okey, baik. Kita akan listkan dekat bahagian taksiran cukai berasingan dulu. Okey, untuk Encik Rajan, 9,000. Isterinya, 9,000 juga. Okey. Gaya hidup Encik Rajan 2,500. Isterinya 2,700. Okey, kemudian insurans hayat 5830. 6,000. Ya? 2,500. Sekejap. Mana? Dekat mana? Ni Gaya hidup kan? Okey. Sekejap. Saya tulis dulu sekejap. Yang ini 6,000 sekejap Bing Hong, saya tulis dulu. Okey, ni sebenar tau. Okey, sekarang kalau kamu perhatikan dekat muka surat 109 tu kan, dekat situ ada had dia. Ini yang saya kata had dia. Had dia ni saya nak tulis dalam pen yang berlainan supaya awak nampak. Okey, so perhatikan individu tu had dia 9,000 biasa. Gaya hidup 2,500. Okey, insurans hayat 7,000. Okey, insurans perubatan 3,000. Baik, kita nak tengok setiap satu. Untuk suami dan isteri 9,000 maka dia layak untuk kedua-duanya. Okey. Untuk gaya hidup, untuk taksiran cukai berasingan, Encik Rajan layak menuntut keseluruhannya. Untuk isteri, kalau kamu perhatikan perbelanjaannya 2,700 tetapi hadnya 2,500. Maka kita hanya boleh menuntut had maksima sahaja. Okey, lihat saya punya marker warna purple Okey, sekarang kita pergi kepada insurans hayat. Had maksima 7,000. Encik Rajan 5,830. Itu bermaksud dia layak menuntut keseluruhannya. Dan isterinya juga tidak melebihi had maksima, maka dia boleh layak menuntut 6,000. Okey, yang terakhir insurans perubatan. Kalau kamu perhatikan, kedua-duanya tidak melebihi. Itu adalah untuk berasingan. Okey. Kemudian kita lihat kepada bersama. Saya tulis dulu keseluruhan warna merah tu keseluruhan dia. Kemudian warna purple tu barulah saya tulis yang sepatutnya. Baik, so 9,000 tambah 9,000 untuk individu 18,000, betul tak? Taksiran cukai bersama ni total Yang kedua, untuk gaya hidup, totalkan dulu 2,500 tambah 2,700. Ini tadi saya dah kira lah, iaitu 5,200. Betul? Okey, yang ketiga, kita tambahkan 5,830 tambah 6,000. So, kita akan dapat 11,830. Kita tulis dulu total dia. Nak bagi awak faham Okey, yang keempat. Totalkan dia berapa? 2,650 tambah 2,570. Berapa? Jumlahkan kedua-duanya. Awak dapat berapa tu?
5,220. Baik, itu adalah apabila kita jumlahkan. Tetapi kita kena sentiasa membandingkan dengan had maksima. Sebab itu saya kata perlu diambil kira faktor-faktor ini. Baik, kalau kita total 18,000 sedangkan had maksima yang boleh dituntut 9,000. Maka untuk ini kita hanya boleh tuntut 9,000 sahaja untuk taksiran cukai bersama. Nampak tak? Jadi rugi 9,000 lagi. Tak boleh burn macam tu sahaja. Okey. Ini 5,200 tetapi had maksima 2,500. Maka kita hanya boleh menuntut 2,500 sahaja. Okey. Begitu juga insurans hayat. Bila kita total kita dapat 11,830 sedangkan had maksima 7,000. Itu sahaja yang kita boleh tuntut. Yang ketiga pun sama, bila kita total kita dapati 5,220 melebihi amount maksima. Maka kita hanya boleh tuntut maksimum sahaja iaitu 3,000. Okey? So, ada sesiapa nak tanya di sini? Ada? Okey, tak ada Okey, sekarang row seterusnya, baris seterusnya, barulah kita boleh dapatkan pendapatan bercukai. Untuk pendapatan bercukai, okey, dia mesti ditolakkan. Contoh ini adalah A, ini B, ini adalah C. A tolak B, tolak C. Jadi, untuk isteri, kita mula dari belakang Isteri 57,000. Okey, tolak dengan 500, tolak dengan totalnya itu berapa? 9 tambah 2,700 tambah 6,000 tambah 2,570. Tolakkan. Berapa anda dapat tu? 2,500 Tengok yang purple. Tolak 6,000. Tolak dengan 2,570. Okey, berapa jawapannya awak dapat ni? 57,000. Okey, tolak dengan 500. Tolak 9,000. Tolak 2,500. Tolak 6,000. Tolak dengan 2,570. Okey. So, jawapannya adalah 36430. Semua dapat yang sama? Okey. Alright. So, itu adalah pendapatan bercukai untuk isteri. Dan kamu akan laksanakan operasi yang sama untuk mendapatkan taksiran bercukai bagi suami pula. Jadi, 53,000. Tolak dengan 500, tolak dengan 9,000, tolak 2,500, tolak dengan 5,830, tolak dengan 2,650. So, anda akan dapat 32,520 ringgit. Okey, itu adalah untuk si suami. Ini adalah berasingan Okey, kemudian kita nak tengok bersama pula. Bersama perlu mengambil kira total Jadi 110,000. Dia punya operasi dia sama sahaja. Amount sahaja yang akan berbeza lah. Tolak 1,000. Tolak dengan 9,000. Tolak 2,500. Tolak 7,000. Tolak 3,000. Right. So, jawapannya adalah 87,500. So, settle untuk dapat pendapatan bercukai. Okey, seterusnya adalah kita nak menentukan berapa yang seharusnya dibayar. Ini kita akan merujuk kepada jadual kadar pendapatan Kita akan lihat kepada dia punya julat berada di ruangan yang mana. Jadi, untuk taksiran cukai bersama, kita dapat lihat amount dia adalah 87,500. Maka kita akan ambil baris yang ini. Saya dah keluarkan dah jadual. Okey. So, maksudnya 87,500 itu melebihi nilai 70,000 pertama. So, for sure dia akan melibatkan dua kategori lah. So, kategori pertama dia memang akan membayar sebanyak 4,600. Kategori kedua, dia 21% daripada
balance. Jadi bermaksud 87,500 tolakkan dengan balance 70,000 yang pertama yang telah dibayar. Okay, so berapa jawapannya tu? Tolong kira untuk saya, 21% daripada balance tu berapa? Ha? 3,675. Good. Okay, sekarang kita lihat tadi. Dua-dua ni dia ada ribat tak? Saya nak tanya, dia ada ribat tak? Dia ada ribat? Ada tak? Tak ada untuk bersama. Sebab apa? Bersama tu kalau kamu lihat bersama tu jumlah amount 87,500. Jadi dia telah melebihi 35,000. Maka dia punya cukai pendapatan adalah hanya totalkan sahaja 4,600 tambah 3,675. So jawapannya adalah RM 8,275. Kita kena ambil kira ribat. Ribat ada dua kategori. Sama ada dia melebihi 35,000 atau kurang, ataupun ada zakat ke tidak. Ini memanglah tak ada zakat sebab non-Muslim kan. Okey, sekarang kita nak pergi kepada Encik Rajan pula. Okey, Encik Rajan. So kita nak tengok kepada jadual. Refer kepada dia punya pendapatan bercukai 32,500. Maka kita akan rujuk kepada yang ini. Yang baris pertama. Okey. 32,000 baris pertama ke? Ada lagi satu ni. Dia potong ke atas tu kot. 32,000. Sekejap. Saya refer kepada jadual ini. 32,000 punya jadual. Mana? Semua rujuk yang ini. So mana 32,000? Dekat sini. Yang baris 1, 2, 3 ni. Okay. Dekat julat 20,000 hingga 35,000. So kita nampak 150 dengan 400 setengah tu. Okay. Dah terpotong dekat saya punya slide tu. Okay. So kita back balik pada tadi. Okay. Dekat sini kan. Okay. So dekat sini. Untuk 32,520, okay, kita akan refer kepada julat. Boleh buka buku teks awal, muka surat 105, jadual kadar tu. Okay, so kita lihat. Dia melebihi 20,000 pertama. So, for sure, dia dua kategori lah. Okay, so kategori yang pertama, dia akan memang akan membayar sebanyak RM150. Untuk kategori kedua, dia adalah 3% daripada beza. Jadi beza dia 32,520 tolak dengan 20,000 pertama. Okey. Lagi 10. Okey. So awak kira jawapannya anda akan dapati nilai dia adalah RM 37560. Okey. Sekarang saya nak tanya. Untuk suami ni, dia ada rebate ke tidak? Dia ada rebate ke tidak? Saya boleh jawab. Untuk suami, dia ada rebate ke tidak? Tak ada. Macam tak ada. Siapa kata ada? Semua sama ke setuju tak ada? Zheng Hong dengan Bing Hong kata tak ada. Ada jawapan lain? Ada. Berapa rebate dia? Berapa rebate dia? Mukri kenapa kata ada? Mukri. Kenapa kata ada? Mesti ada sebab kan? Kenapa?
Pendapatan bercukai. Betul, tepat sekali. Pendapatan bercukai dia bawah 35,000 kan saya kata dalam penentuan rebate kita akan lihat dua kategori. Sama ada dia lebih atau kurang 35,000. Kalau kurang dia ada diskaun 400. Jadi untuk dapatkan cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah totalkan ni dua-dua ni. Kemudian jangan lupa tolak dengan rebate. 150 tambah 375.60 tolak 400. Okey? Boleh tak Zeng Hong dengan Bing Hong? Ada rebate Boleh faham? Okey, kita tengok dia punya amount ni. Sebab yang ini tak ada rebate sebab kita total. Total dia dah 87,500. So, dia telah melebihi 35,000. Tetapi apabila kita buat berasingan, sebab itu dia lebih menguntungkan. Bila kita buat berasingan, for sure dia punya pendapatan tu akan lebih rendah. Kan? Sebab dia individu. Jadi bila kita tengok berasingan, kita dapati dia punya pendapatan bercukai bawah daripada 35,000. So untuk Encik Rajan, dia ada rebate. So kita dapatkan pendapatan cukai. So kita kira di sini kita akan dapati nilai dia adalah RM125.60 yang Encik Rajan harus bayar. Okey, ni yang seharusnya dibayar. Okey, sekarang kita akan beralih kepada isterinya pula. Okey, isterinya kita akan buat kaedah yang sama. Okey, jadi di sini saya nak awak take note, perhatikan betul-betul sama ada rebate ataupun tidak. Sebab itu saya pesan hari tu rebate ini seringkali pelajar dia tertinggal. Dia cuai dia terlepas pandang di situ. Okey. Sekarang kita tengok isteri pendapatan bercukai 36,430. Okey. Jadi di sini kita akan refer kepada jadual yang baris pertama ni lah. Dia antara 35,000 hingga 50,000 So julat itu. So kita dapati dia melebihi 35,000 yang pertama, for sure dia akan masuk kepada dua kategori. Maka untuk kategori pertama dia akan seharusnya bayar 600 mesti. Yang kedua, dia akan bergantung kepada dia punya kadar. So, dia kata 8%, so 8/100. Darabkan dengan beza 36,430 tolak dengan 35,000 yang pertama. Okey? So, dapatkan jawapannya. Anda akan dapati nilai dia adalah RM114.40. Okey? So, ini adalah nak kira dia punya daripada jadual tersebut. Dan sekarang perhatikan ada tak terlibat dengan rebate? Sekarang siapa boleh jawab? Ada terlibat dengan rebate tak? Untuk isteri dia? Isteri dia ada rebate tak? Siapa boleh jawab? Isteri dia ada rebate ke tidak? Ada? Zeng Hong kata ada? Tak ada. Sebab apa Zeng Hong tak ada? Dekat situ kena tengok Sebab dalam soalan dia tak akan ada cakap tau. Okey, sama ada dia dikenakan rebate ke tidak. Kecuali kalau ada zakat. Biasa kalau zakat dia akan nyatakan zakat. Senanglah kita nak kenal pasti. Tapi kalau dari segi jumlah pendapatan bercukai, kita sendiri kena pertimbangkan sama ada rebate ataupun tidak. Maksudnya untuk kategori isteri tiada. Jadi pendapatan cukai yang harus dibayar adalah kita tambahkan sajalah 600, kita tambah dengan 100, RM14.40. Jadi totalnya adalah RM714.40. Baik, sampai di sini. Okey, sekarang tibalah masa untuk kita menjawab soalan B. Di mana soalan B dia tanya apa tadi? Dia tanya antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Okey, so Cik Rajan ni nak awak rasa sepatutnya dia pilih taksiran cukai bersama ke berasingan?
Ha. Sepatutnya, kalau awak jadi Encik Raja, awak nak pilih yang mana? Okey, sebab apa Asing? Mesti kena ada reason kan? Kenapa Asing? Kita akan buat perbandingan. Okey, bila kita buat taksiran cukai bersama di dalam sistem, kita akan dapati jumlah yang harus dibayar adalah sebanyak RM8,275. Tetapi sekiranya kita buat berasingan, ini hanya melalui sistem sahaja. Bila kita buat berasingan, kita nak dapatkan total, awak total lah setelah dibuat berasingan itu. Jadi 125 awak tambah dengan 714 tu baru berapa? Baru RM840, betul tak? Bila awak tambahkan dua-dua ni, baru RM840. Punyalah jauh beza. Cuba bayangkan RM8,275 dengan RM840. Takkanlah awak sia-sia nak bayar cukai sebanyak ini sedangkan awak ada pilihan yang lebih rendah. Jadi maka untuk menjawab soalan B, dia kata yang mana lebih sesuai, jadi taksiran cukai berasingan yang lebih sesuai kerana dia punya cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah lebih rendah. Bukan sekadar lebih rendah, jauh lebih rendah berbanding dengan kalau dia buat bersama. Okey? Ada apa-apa nak tanya di sini? Ada siapa tak faham? Dekat mana-mana ruangan jawapan ni, ada siapa yang tak faham? Perlu diambil kira limit ni. Limit itu perlu diambil kira. Terutamanya sekiranya dia melibatkan amount yang melebihi limit. Alright? So, kena pastikan yang diklaim itu tidak melebihi had maksimum. Okay? Dan perlu diingat sekali lagi, kaedah ni, nak cari cukai pendapatan perlu dibayar. Nampak tak? Kita masih lagi refer kepada flow yang kita belajar dalam kelas sebelum ini. Di mana pertama kita dapatkan pendapatan tahunan, kemudian kita dapatkan pendapatan bercukai. Dari situ kita akan dapatkan cukai yang harus dibayar dengan mengambil kira daripada jadual dan juga rebate. Okey, kemudian kita dah seharusnya sekarang faham apa bezanya taksiran cukai bersama dan apa bezanya taksiran cukai berasingan dan siapa yang sebenarnya yang lebih layak untuk memilih taksiran cukai bersama ataupun berasingan. Okey, kebanyakannya biasanya kalau dia melibatkan perbelanjaan yang banyak, pilihlah taksiran cukai yang berasingan. Okey? So, kalau tak ada apa-apa masalah, kita punya kelas sampai situ sahaja. Dan untuk latihan hari ini, okay, sila cuba buat latihan modul muka surat 67, soalan 8 dan soalan 9. Itu sama seperti apa yang kita dah bincangkan dalam kelas hari ini. Jadi boleh tanda dekat modul awak muka surat 67 dan 68, soalan 8 dan 9. Baik, sekali lagi tahniah dan syabas kepada semua yang masuk kelas hari ini. Okey, diharap apa yang saya terangkan ini dapat sedikit banyak membantu anda lebih faham. Okey, standard pembelajaran yang kita nak capai hari ini. Kalau ada masalah macam biasa, boleh tanya saya pada bila-bila masa. Okey, jadi sekian sahaja kelas kita. Terima kasih dan Assalamualaikum semua.